inside your happiness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Hai, saya Dr. Sufi. Okey, jadi hari ini saya nak menyambung kembali apa yang saya dah beritahu pada video sebelum ni. Video sebelum ni saya cerita tentang bagaimana nak kembangkan comfort zone. Sebab bila kita kembangkan comfort zone, semakin kita rasa lebih bahagia. Kerana perkara yang di luar daripada comfort zone kita menyebabkan kita rasa stres dan tertekan. Sebab benda tu perkara yang tidak biasa. Biasanya bila benda yang tak biasa berlaku dalam hidup kita, kita akan rasa ia adalah satu masalah. Tapi bila kita tahu teknik untuk mengembangkan comfort zone, ingat tak? Yang lepas boleh tengok pada video lepas tentang comfort zone. Hari ni saya nak cerita tentang teknik bagaimana nak menjadikan comfort zone itu dikembangkan, iaitu menggunakan satu teknik namanya ialah ATA. Apa itu ATA? ATA adalah Action Triangle Analysis. Okey. Okey. Geli ni gitu. Okey, Triangle Analysis. Okey, ATA. Jadi apa yang berlaku ATA ni sebenarnya bagaimana kita nak jadikan diri kita ini berkembang dalam comfort zone. Kita kena ada satu perkara yang paling basic dalam hidup kita, namanya adalah ilmu. Okey, dengan ilmu ni lah kita akan rasa lebih hebat, lebih bahagia. Sebab ramai orang tak berjaya sebab mereka tak ada ilmu yang tepat. Dan ilmu tu tak capai apa yang sepatutnya dia ada untuk dia berjaya. Okey? So itu penting ilmu. Tapi tak cukup dengan ilmu. Dengan ilmu kita boleh kembangkan comfort zone, tapi dengan ilmu saja dia tak cukup mantap untuk menjadikan kita berkembang lebih. Jadi apa yang kita perlukan? Cukup tak dengan ilmu? Tak cukup. Kita perlukan satu lagi, namanya ialah tindakan. Okey, kita kena ada tindakan. Dengan ada ilmu baru kita hasilkan tindakan. Ada orang bertindak tanpa ilmu, berjaya tak? Tak berjaya. Dia mesti ada ilmu dan tindakan. Tapi ada orang dia ada ilmu tapi tak buat tindakan. Bagaimana tu? Sebab itulah itu dikatakan ilmu dia tak memberi manfaat. Jadi macam mana nak buat? Sebab dia tak ada satu elemen lagi. Ilmu terus berdagang. Dia orang yang betul-betul power saja terus buat tindakan tanpa ada satu elemen lagi, iaitu kita ada elemen nama dia ialah faham. Okey, faham. Bila kita ada ilmu, kita faham, itulah menyebabkan kita buat tindakan. Nampak tak? Jadi macam mana nak menghasilkan faham? Ini adalah matlamat kita capai untuk kita kembangkan comfort zone. Tapi dia ada proses bagi setiap ini. Okey, apa proses? Mari kita lihat proses satu persatu. Okey. Jadi, untuk ilmu, untuk menghasilkan faham. Daripada ilmu untuk menghasilkan faham. Apa proses yang kita perlu lakukan? Namanya ialah proses ini. Okey, proses dia ialah nama dia. Ilmu pada faham ialah proses pembelajaran. Okey. Proses pembelajaran. Dan apabila dah ada proses pembelajaran, kita akan faham. Ada orang dia tak mengalami proses ini dan maka dia tak faham. Jadi bila dah faham, dia nak pergi pada tindakan. Ada orang dah faham tapi tak buat tindakan juga. Kenapa? Sebab dia tak ada satu lagi proses. Namanya ialah proses. Namanya proses yang nama dia. Ni dia. Proses keyakinan. Orang faham, dia tak akan bertindak kalau dia tak yakin dia buat. Dia mampu buat. Sebab itu dah tambahkan kefahaman dan terus buat tindakan. Okey. Dan ada tak berlaku ilmu tu tindakan? Ada. Memang ada. Yang ni dia, orang ni memang dia dengar betul-betul cakap guru dia. Tu biasanya apa nama dia? Ini nama dia ialah
amalan. Okey. Amalan. Okey. Orang yang ilmu terus buat tindakan itu dia terus amalkan. Dia tak ini yang biasa disebut dalam kitab-kitab, dalam buku-buku psikologi. Dia terus buat tindakan. Tapi lagi cantik dengan kefahaman. Boleh faham? Boleh. Nanti dia akan ada proses berbalik. Apa proses berbalik ni? Okey. Boleh tak tindakan ni dia menjadi ilmu balik? Boleh. Bila berlakunya proses pengalaman. Okey. Makin dia buat tindakan, makin dia menghasilkan ilmu. Dia akan makin dia mengalami satu proses pengalaman. Makin mantap ilmu dia bila banyak buat tindakan. Dan boleh tak tindakan ni menjadikan dia makin faham? Boleh. Dia ada satu proses dia namanya ialah prosesnya nama dia latihan. Dengan proses latihan dia akan menghasilkan faham. Nampak? Makin kita tindakan, makin kita banyak berlatih, makin kita menjadi faham. Dia mungkin juga berlaku pengalaman latihan ni masa yang serentak. Sebab itulah dia akan pergi satu lagi proses di sini. Nama dia ialah apa dia? Pengajaran. Pengajaran. Lepas tu kita biasa dengar tentang pembelajaran dan pengajaran. Pengajaran dan pembelajaran. Okey? Ni yang berlaku untuk menghasilkan faham saja. Lepas tu kalau di sekolah, biasa kalau kat sekolah, pelajar-pelajar biasa dia faham tapi dia tak buat tindakan. Sebab itu guru kena ada satu elemen lagi, iaitu memberikan keyakinan. Keyakinan ni apa dia? Dia adalah salah satu komponen yang kita namakan dia sebagai motivasi. Sebab itulah kalau kita nak anak murid kita, pelajar kita berjaya, dia tak cukup hanya kita buat latih tubi, kita buat banyakkan menghabiskan silibus saya, tak cukup. Dia kena ada satu lagi, iaitu berikan dia keyakinan bahawa dia mampu berjaya. Dan baru dia akan buat tindakan. Ini untuk mereka luar nanti. Mungkin faham dia dapat for flat, tapi bila keluar nak dapat kerja susah sebab dia tak dilatih dengan keyakinan untuk buat tindakan. Kenapa tak ada? Jadi bila ini semua ada dalam kehidupan, dalam apa proses yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ini adalah formula kejayaan. Dengan inilah kaedah dia akan mengembangkan comfort zone kita. Bila kita lakukan sesuatu, kita akan lakukan yang terbaik dan kita akan faham bahawa bila kita lakukan sesuatu, kita pasti boleh menjadi apa yang kita nak, boleh dapatkan apa yang kita perlukan. Nampak? Inilah formula dia. Ni saya cerita seringkas. Jika nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi saya ataupun tim saya, tim champion, untuk tahu lebih lanjut tentang perkara ni. Okey? Jadi boleh faham tak? Boleh faham Okey, jadi dah boleh faham. Nanti kita akan teruskan lagi untuk teknik seterusnya, bagaimana nak jadi lebih bahagia. Ni di bawah mengembangkan comfort zone. Akan datang kita akan cerita lagi bagaimana lagi bahagia melalui kekuatan minda kita. Antara yang saya akan kongsikan ialah teknik membina pemikiran positif. Sebab kalau tak cukupnya saja, kalau kita tak positif, tak jadi. Okey, jadi kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang. Teruskan bersama dengan saya. Itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside your happiness.